Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya sebagaimana biasa kita dapat lagi meneruskan ataupun menyambungkan pengajian kita ataupun kuliah kita. Jadi pada pagi ini, sebelum kita menyambung kuliah kita, di sini saya nak jawab satu kemusykilan ataupun persoalan. Kemusykilannya di sini, adakah wujud hadis bahawa ada orang ataupun sahabat yang menari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah tak larang? Bila Rasulullah tak larang, dia termasuk di dalam ikrar. Ikrar maknanya pengakuan. Pengakuan ini adalah merupakan sebahagian daripada bentuk hadis selain daripada perkataan, perbuatan dan juga ikrar. Ikrar ini sesuatu tindakan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah tak tegur, Rasulullah tak larang. Maka itu adalah merupakan suatu pengakuan, suatu pengiktirafan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, ada dah hadis? Kerana ada orang yang kata ada hadis yang orang menari di hadapan Rasulullah, Rasulullah tak larang, tak tegur. Sebenarnya bukan sahabat ataupun mana-mana orang menari di hadapan Rasulullah. Dia ada beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana sebahagian riwayat menyebut bahawa orang Sudan dan ada riwayat orang Habsyah. Mereka ini bermain senjata di hadapan Nabi SAW. Bagi kita orang Melayu mudah faham. Maknanya langkah-langkah silat itulah yang dipersembahkan di hadapan Rasulullah. Bukannya menari. Cuma apabila ada orang yang dia jumpa hadis ni, dia tak belajar hadis. Bila dia tak belajar, dia tak faham. Lalu dia jumpa hadis-hadis yang macam ni, dia tafsirkan bahawa permainan silat itu, langkah-langkah silat itu diterjemahkan bahawa menari di hadapan Rasulullah, Rasulullah tak tegur, Rasulullah tak larang. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang Melayu kita ni bila tengok orang main silat, langkahnya, bunganya, adakah kita terjemahkan itu menari? Tindakan itu menari. Jadi langkah-langkah silat ini, hari ini cerita bab silat lah sikit. Dia ada langkah-langkah dia, pergerakan-pergerakan dia, yang panggil pertempuran tanpa senjata. Ni ada macam-macam silat. Ada gayung, tomoy, kungfu, lintar, silat Minang, semua ada. Langkah-langkah dia. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengundur daripada serangan musuh, atau untuk menyerang, ataupun untuk mengelak, ataupun untuk mengelirukan musuh. Itunya kegunaan dan kepentingan langkah. Dan dalam langkah ni dia ada langkah tanpa senjata, ada langkah-langkah silat ini langkah dengan menggunakan pisau, ada yang menggunakan gerambik, ada langkah silat yang menggunakan golok, ada yang pedang, ada silat tongkat, tekpi dan sebagainya. Langkah-langkah ini dia bukan menari. Dia suatu pergerakan untuk mengelirukan musuh. Jadi hadis, di antara hadis-hadis yang diambil adalah hadis sahih. Itu sahih, tetapi fahamannya, huraiannya, tafsirannya tidak sahih. Di antaranya hadis yang ke-454, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari meletakkan tajuk yang sangat jelas. Babu ashabil hirabi fil masjid. Bab orang yang membawa senjata. Hirab ni maknanya lembing yang pendek, yang tajam, di dalam masjid. Di bawah tajuk senjata, bawa ke masjid. Jadi, dalam perbahasan ulama, senjata boleh dibawa ke masjid
tempat keramaian, tetapi dengan syarat senjata itu tidak melukakan orang, tidak membahayakan orang, boleh bawa. Jadi Imam Bukhari pun letak tajuk cantik. Kalau kita tengok tajuk dia pun kita boleh faham dah. Maknanya ini bab permainan senjata, bukan menari. Jadi di dalam hadis ini Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut anna Aisyah qalat, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ala babi hujrati, di hadapan pintu bilik aku, wal habasyatu yal'abuna fil masjid, dan golongan Habsyah, sebab tu saya sebut tadi ada hadis menyebut golongan Habsyah, ada golongan Sudan, bermain-main di hadapan masjid. Dia kata yal'abuna, bermain-main di hadapan masjid, bermain-main dengan menggunakan senjata. Yang tu yang saya sebutkan tadi, maknanya langkah-langkah permainan sebagai suatu latihan. Jadi nak mahir di dalam pertempuran, di dalam apa-apa ilmu mempertahankan diri, dia kena selalu berlatih. Selalu berlatih. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Berlatih menggunakan senjata di hadapan masjid, dilihat oleh Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi. Rasulullah pun selimut aku dengan kain selendang dia, macam ni, kain selendang, selimut. Anzuru ila la'bihin. Dan aku pun melihat, memerhatikanlah permainan mereka. Ini adalah merupakan salah satu hadis yang didalilkan oleh pihak tertentu, individu yang tertentu, mengatakan bahawa tengok, orang menari depan Rasulullah pun Rasulullah tak larang, tak tegur pun, menunjukkan menari ini boleh. Jauh sangat kefahaman tuan-tuan. Sebab tu saya duk tekankan kena mengaji hadis. Daripada orang yang baca hadis dia faham sendiri. Kadang-kadang pihak ini mengatakan golongan Salafi, Sunnah, Wahabi ini faham hadis sendiri-sendiri tanpa rojokkan para ulama. Jadi guru-guru kami yang pakar tentang hadis ni di India, di Pakistan, tidak pernah mentafsirkan, tidak pernah mensyarahkan pergerakan silat itu diterjemahkan dengan menari. Tak ada. Inilah dipanggil, dikatakan faham sendiri-sendiri tanpa perbahasan tafsiran yang dikemukakan oleh ulama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Aidain, bab sembahyang 2 hari raya, sembahyang raya haji dan juga raya puasa. Jadi bila hari raya puasa, sahabat-sahabat nak berseronok lah. Yang dimaksudkan sini yang nak berseronok di pada hari raya tersebut adalah kanak-kanak yang kecil yang mendendangkan nasyid di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak larang. Itu pun disebut jariyata ni, 2 orang anak kecil. Kan kita mengaji hadis, di antaranya hadis di dalam Bulughul Maram, yughsalu min baulil ghulam wa yurashu min baulil jariyah. Dibasuh daripada air kencing kanak-kanak lelaki. Ghulam, kanak-kanak lelaki. Jariyah, kanak-kanak yang kecil. Dipercikkan daripada yurashu, dipercikkan daripada air kencing kanak-kanak lelaki, wa yughsalu min bauli jariyah, maka dibasuh daripada air kencing kanak-kanak perempuan. Maknanya jariyah di sini kanak-kanak yang kecil, 2, 3 tahun, 4, 5 tahun dipanggil jariyah lah. Maknanya sebelum mumayyiz, bukan sebelum baligh, sebelum mumayyiz. Kita tengok dalam hadis ini bagaimana ini disebut di dalam hadis, iaitu hadis yang ke-950. Juga Imam Bukhari meletakkan tajuk babul hirabi wad daraqi yaumal aid, bab tentang tombak yang pendek dan juga senjata pada hari raya. Maknanya permainan pada hari raya. Jadi di dalam hadis ini pula menyebut Imam Bukhari dengan sanadnya an Aisyah qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani. Telah masuklah kepada aku, maknanya bertemu kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menemui akan daku dan di sisi aku jariyatani tughanniyani bighina'il bu'ath. Kedua-dua kanak-kanak kecil ini, kanak-kanak perempuan yang kecil ini sedang
melaungkan nyanyian Bu'ath. Bu'ath ini adalah nyanyian peristiwa peperangan yang berlaku di antara Aus dan Khazraj di Madinah. Peperangan yang sengit berlaku sebelum penghijrahan Nabi SAW. Jadi kesannya besar sampai diingat bertahun-tahun oleh Aisyah, dan juga orang Arab ingat tentang peperangan, perbalahan, pertempuran di antara Aus dan Khazraj yang disebut sebagai Bu'ath, Yaumul Bu'ath. Itu pun bukan menyanyi, syair-syair yang berkaitan dengan peperangan. Dan juga tidak boleh diterjemahkan dua kanak-kanak yang kecil ini menari di hadapan Rasulullah. Dia hanya melaungkan nasyid. Kalau dia menari pun, kalau orang buat andaian menari pun, dia adalah merupakan kanak-kanak yang kecil. Tapi dalam hadis ni sekadar menyebut mereka itu hanya melaungkan nyanyian iaitu mengenangkan peristiwa Bu'ath. Fattaja'a ala al-firashi, lalu pun dia berbaring di atas firash, di atas hamparan. Wa hawwala wajhahu, Rasulullah paling muka dia, dia tak nak tengok, dia paling. Wa dakhala Abu Bakrin fantaharani, tiba-tiba masuk Abu Bakar ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia marah kepada aku. Sebab Aisyah ni asyik duk tengok dua kanak-kanak yang kecil ini bernasyid. Wa qala mismaratus syaitan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar kata ini seruling syaitan, kerana pada ketika itu dimain duf. Maknanya sebahagian daripada kompang, sebahagian daripada alat mainan, muzik. Yang orang terjemahkan mainan ni muzik. Tapi itulah muzik yang ada, mainan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Fa aqbala alaihi Rasulullah pun berpaling menghadap. Fa aqbala alaihi, Rasulullah pun menghadap Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala da'huma, biarkan. Jangan duk larang. Hari ni hari raya. Mereka pula dua kanak-kanak yang kecil. Nampak? Tak sebut menari pun. Melaungkan kita nyanyian ataupun nasyid tentang hari peperangan Bu'ath. Da'huma, biarkanlah mereka nak bernasyid. Mereka kanak-kanak yang kecil, hari ni pula hari raya. Falamma ghafala, bila Rasulullah pun dah tak apa, macam kita kata lalai, dah tak bagi tumpuan terhadap apa yang berlaku di hadapan dia tadi. Faramastuhuma fakharajata, aku pun peganglah dua orang ni tadi, dua orang kanak-kanak kecil ni, suruh dia keluarlah. Abu Bakar marah ni. Jadi ini di antara hadis-hadis yang diambil oleh orang yang mengatakan bahawa ada orang menari di hadapan Rasulullah tak larang. Bila Rasulullah tak larang, ini menunjukkan satu kebolehan dan juga satu keharusan. Sebenarnya kita sandarkan kepada Nabi ni salah besar hadirin sekalian. Rasulullah tak larang orang duk menari depan dia. Sedangkan tidak ada satu hadis pun yang ada orang menari di hadapan Rasulullah. Apatah lagi kalau ada orang yang cakap ini adalah ustaz ke, tok guru ke, mufti ke, bakal mufti ke. Yang ni lagi-lagilah salah besar. Kerana menjadi ikutan, menjadi hujah, menjadi dalil kepada orang. Bahawa memang rupa-rupanya selama ni kami tak tahu. Ada hadis rupanya orang menari di hadapan Rasulullah tak larang. Di cara istidlal, bentuk dan cara mengambil dalil ini salah. Walaupun hadis yang dibaca itu sahih. Maka secara kesimpulan, secara ringkasnya, tidak ada satu hadis yang ada orang menari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adanya, saya nak cuba jelaskan kekeliruan daripada kefahaman ini, yang adanya orang bermain senjata, langkah-langkah silat, pergerakan, tarian silat itulah yang merupakan yang dianggap sebagai menari. Sebenarnya hakikatnya dia bukan menari. Dia adalah merupakan langkah-langkah mempertahankan diri di dalam ilmu persilatan. Kalau orang Melayu dia panggil silat lah, tak kira lah nak panggil tomoy ke, kungfu ke, judo ke, kuntau ke, lintau ke, terpulang. Tetapi itu bukan menari, itu adalah langkah pergerakan yang ada di dalam ilmu persilatan ataupun ilmu mempertahankan diri. Jadi walaupun ringkas, saya rasa boleh jelas. Bukan makna menari tetapi langkah-langkah di dalam persilatan. Okey, kita sambung perbahasan kita semalam. Akhadha ala hadha 10 sinin. Sambung lagi tentang sedikit sejarah ataupun latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menetap menerus menyampaikan seruan dakwah tentang akidah ini 10 tahun. Ya da'u ila tauhid ketika dia berada di Mekah
Al-Mukarramah. Duduk di Mekah ni semalam kita cerita 13 tahun. Maknanya selepas tahun yang ke-13, selepas tahun yang ke-10 itu dinaikkan kepada mana? Ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pada ketika itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang 5 waktu. Jadi 10 tahun ini dia menyebarkan tauhid, akidah yang sahih kepada masyarakat. Wa ba'da ashri urija bihi ila sama'. Selepas 10 tahun dimi'rajkan, dibawa Nabi SAW ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan difardukan kepadanya siapanya? Rasulullah sembahyang 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan Rasulullah sembahyang di Mekah 3 tahun. Dalam hadis-hadis yang sahih menyebut sembahyang di Mekah ini semua 2 rakaat. Sama ada musafir ke tak musafir ke 2 rakaat, sembahyang Zuhur 2 rakaat, sembahyang Asar 2 rakaat. Cuma syariat ini berubah bila telah sampai ke Madinah Al-Munawwarah di dalam peristiwa hijrah. Wa ba'daha umira bil hijrah. Selepas 3 tahun mendapat perintah daripada Allah Ta'ala menunaikan sembahyang 5 waktu, diperintahkan umira bil hijrati ilal Madinah, diperintahkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Wal hijratu, hijrah itu apa makna? Al-intiqalu min baladil syirki ila baladil islami, iaitu berpindah daripada negeri syirik kepada negeri Islam. Sebab apa kata negeri syirik? Di Mekah pada masa itu bertebaranlah, berluasalah golongan yang syirik kepada Allah, iaitu mereka menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkan kepada Rasulullah ni supaya berhijrah pergi ke Madinah. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladil Islam. Jadi dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kata hijrah itu adalah fardu kepada umat ini, yakni umat Nabi Muhammad, daripada negara yang syirik kepada Allah Ta'ala kepada negara Islam, iaitu Madinah Al-Munawwarah, kerana tertegaknya sebuah negara Islam yang disifatkan ataupun digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman damai yang mendapat keampunan daripada Allah. Dia kata wajib ni maknanya hijrah pada masa tu wajib lah. Tetapi di sana hijrah pada masa tu wajib. Selepas daripada hijrah daripada Mekah ke Madinah ni tak wajib dah. Maka hukum dia harus sahaja. Sebab ada hadis yang lain, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi penghijrahan selepas pembukaan kota Mekah ini, tetapi jihadun wa niyatun, jihad perjuangan itu berterusan. Wa niyatun, dan niat yang ikhlas di dalam melakukan sesuatu amalan memang berterusan dituntut di dalam agama. Wahya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Hijrah itu dia kata di sini, kalau bagi dia, bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berterusan sehingga berlakunya kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang telah mewafatkan akan mereka itu oleh malaikat, orang-orang yang telah mewafatkan, mematikan akan mereka itu oleh malaikat, zalimina anfusihim, mereka menzalimi akan diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, malaikat tanya, kenapa, apa hal kamu semua ni mati, maknanya mereka mati di dalam peperangan. Bila orang Islam melawan orang kafir, mereka terbunuh, mereka berada di kalangan orang kafir, mereka tak turut hijrah. Jadi ditegur oleh Allah Ta'ala, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami ni golongan yang lemah, tak boleh nak pergi hijrah. Walaupun hijrah itu suatu arahan, perintah Allah, perintah Rasul, kami lemah, kami tak mampu nak pergi hijrah. Dia kata kami ni orang-orang yang lemah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, malaikat tanya dia balik, adakah tidak bumi Allah Subhanahu wa taala ini luas, fatuhajiru fiha, kenapa kamu tak berhijrah, duduk bersekongkol dengan orang kafir, kenapa? Dema ni orang beriman, orang Islam, tetapi tak turut hijrah. Faulaika ma'wahum jahannam, kerana hijrah pada masa itu adalah wajib, lalu tempat mereka adalah neraka jahanam. Walaupun orang Islam mengaku beriman, kerana hijrah pada masa itu wajib, mereka tidak terlibat di dalam peristiwa hijrah.
wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina, melainkan orang-orang ataupun golongan yang lemah, minar rijal wan nisa'i wal wildan, daripada kalangan lelaki-lelaki, maknanya lelaki yang muzur, orang tua yang tak mampu berhijrah, ini diberi kemaafan. Wan nisa'i, kaum wanita, wal wildani, kanak-kanak, tiga golongan ini diberi kemaafan kerana mereka uzur. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, mereka tidak ada alasan, tak mampu nak bagi alasan. Wala yahtaduna sabila, tidak ada ruang, tidak ada jalan keluar. Orang tua tak boleh hijrah, orang perempuan nak pergi jalan jauh ni tak mampu uzur, apatah lagi kanak-kanak. Jadi mereka ni tak boleh bagi alasan, tak ada helah, tak ada jalan keluar, lalu diberi keampunan oleh Allah, diberi kemaafan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberati seseorang melainkan mengikut kemampuannya. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum. Maka bermula mereka itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemaafan kepada mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu dan adalah Allah Ta'ala itu amat memberi kemaafan dan juga mengampun. Wa qauluhu ta'ala, ayat yang berkaitan dengan hijrah lagi. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Saya dah terbanyak baca ayat Quran. Ada sahabat-sahabat minta supaya saya terangkan ayat surah apa, ayat yang ke berapa. Okey, saya ulang balik. Tadi ayat yang saya bacakan tadi surah Nisa ayat 97 sehingga 99. Ayat yang pertama yang saya baca tadi kan, 97 sehingga 99. Ayat yang kedua surah Ankabut ayat 65, surah Al-Ankabut ayat 65. Ya ibadiyalladzina amanu, sesungguhnya wahai hamba-hambaku yang telah beriman kepada Allah, telah beriman kepadaku. Inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumi aku adalah luas. Fa iyaya fa'budun, kepadakulah hendaklah kamu beribadat. Qala al-Baghawi, Imam Baghawi kata, yakni salah seorang daripada ulama tafsir rahimahullahu taala, semoga merahmati akannya oleh Allah Taala, sabab nuzul hazihil ayati fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru. Dia kata sebab turunnya ayat ini iaitu tentang orang Islam yang berada di Mekah yang tidak berhijrah. Nadahumullahu bi ismil iman. Allah Ta'ala telah memanggil mereka, menggelar mereka, menamakan mereka dengan nama iman. Apa maksud? Walaupun mereka tidak berhijrah, Allah Ta'ala kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka hambaku menunjukkan orang yang beriman. Di sini menunjukkan orang Islam yang melakukan dosa, dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Orang Islam yang melakukan dosa, maksiat, kemungkaran, dia tidak terkeluar, tidak kharaja minan millah, tidak terkeluar daripada agama Islam. Itu disebut dalam Al-Quran, iaitu Allah Ta'ala sendiri menamakan mereka dengan nama orang yang beriman. Begitu jugalah pendirian Muhammad bin Abdul Wahab yang telah menulis buku ini, Ushulus Salasah. Inilah pendirian dia. Tidak mudah menyesatkan orang, mengeluarkan orang daripada Islam, mengeluarkan orang daripada ahli sunnah wal jamaah. Tak ada. Sebab tu di antara sebab saya pilih buku ini. Orang duk tuduh macam-macam Muhammad bin Abdul Wahab, suka mengkafirkan orang yang berbeza dengan dia. Tengok, dia kata tak boleh kata kafir, sebab Quran pun menamakan, memberi gelaran orang yang melakukan kesalahan, dosa, maksiat ini dengan nama iman. Mereka masih beriman kepada Allah. Bukan mereka terkeluar daripada agama Islam. Wa dalilu 'alal hijrati, dalil di atas tuntutan hijrah, minas sunnati, daripada hadis Nabi pula, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'al taubatu wa la tanqati'ul taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Tidak terhenti hijrah itu sehingga terhentinya taubat. Tidak terhentinya taubat itu sehingga terbitnya matahari daripada barat. Maka selagi mana pintu taubat itu terbuka, begitulah hijrah itu terbuka, masih berterusan. Falamma istaqarra bil madinati,
Maka tak kala dia berada mendiami negara Madinah, amara bi baqiyati syara'i'il islami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya melaksanakan hukum-hukum Islam yang lain. Seperti apa? Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah memerintahkan umatnya melaksanakan hukum-hukum Islam yang lain seperti az-zakati was-saumi wal hajj, zakat, puasa, haji, wal jihadi wal adhani, jihad dan juga azan, wa amri bil ma'ruf, memerintahkan supaya melakukan kebaikan, wa nahyi 'anil munkari, dan menegah daripada kemungkaran, wa ghairi dzalika, dan selain daripada yang demikian itu, min syara'i'il islami, daripada syariat-syariat Islam. Maka hak di Mekahnya tadi kita kata sembahyang. Adapun hukum-hukum syariat yang berbaki diwahyukan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berlakunya peristiwa hijrah. Akhadha ala hadha 10 sinin ba'da an tuwaffiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Lalu Rasulullah pun dia menetap di Madinah ini selama 10 tahun. Lalu berlaku selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dinuhu baqin. Maka agama Islam itu berterusan, disambung oleh generasi-generasi yang berikutnya, itu daripada sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan sampai zaman kita sekarang ini agama Islam tidak terhenti dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Islam itu berterusan. Wa hadza dinuhu, inilah agamanya, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada suatu kebaikan pun hadirin sekalian melainkan Rasulullah akan menunjukkan itu benda yang baik. Kok ada kita ni nak menganggap ada kebaikan di zaman Rasulullah ni, ada kebaikan di zaman kita, tak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah ni pantang, jumpa sahaja, ada sahaja benda baik, mesti Rasulullah ajar benda ni benda baik. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada sesuatu kejahatan, keburukan melainkan Rasulullah memberi peringatan kepada umatnya, jangan ikut, jangan amalkan, jangan buat. Tidak ada satu kejahatan melainkan diperintahkan supaya ditinggalkan. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhidu. Adapun kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan sebarang bentuk syirik kepada Allah taala. Tengok Rasulullah ni ajar tauhid ni jelas, kemah. Tak ada tauhid akidah yang berpegang kepada andaian, akidah yang berpegang kepada falsafah, akidah yang berpegang kepada mantik. Rasulullah ni jelas tentang ini tauhid agama yang betul macam ni. Terang. Cara-cara nak sembah Allah taala macam ni di sudut ibadat. Pegangan akidah macam ni, jelas. Kita tengok bagaimana jelasnya akidah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu sebagai kesinambungan ajaran tauhid yang dibawa oleh generasi yang sebelumnya. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Selain daripada tauhid, Rasulullah juga menunjukkan kepada umatnya sesuatu benda yang dikasihi oleh Allah dan sesuatu perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Semua dia ajar, semua dia tunjuk. Wasyarul ladzi hadzara minhu, dan kejahatan yang ditunjukkan, yang diberi peringatan oleh Rasulullah daripadanya, asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bahu. Di antaranya syirik dan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Hak tu Rasulullah larang, kata, beri peringatan, menakutkan, memberi ketakutan, jangan buat benda ni, dia akan jadi syirik, dia akan masuk neraka. Ini benda-benda yang Rasulullah larang, syirik dan sesuatu benda yang dibenci oleh Allah. Ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan akannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia keseluruhannya. Adapun nabi yang terdahulu untuk kelompok dia, bukan untuk semua manusia. Tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan nak bawa rahmat kepada alam, bukan kelompok dia sahaja, bahkan kepada manusia, kafatan linnas. Di dalam ayat yang lain, kafatan linnas, untuk seluruh manusia, bukan untuk bangsa Arab sahaja. Dan bukan apabila Rasulullah wafat terhentinya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu, tetapi berterusan sehingga kiamat.
waftaradallahu ta'atahu, dan Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan mentaati akan Rasulullah. Tengok, bukan saja kena taat Allah, kena taat Rasul. Nak taat Rasul, pegang kepada hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala jami'is thaqalaini, iaitu dua golongan jin dan manusia. Kena ikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada hadis kan dalam bab fiqh bila satu kumpulan jin pergi bertemu dengan Rasulullah, bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong larang umatmu beristinja dengan menggunakan tulang, sebab tulang itu adalah merupakan makanan kami. Lalu lepas itu Rasulullah pun kumpul lah sahabat-sahabat dia. Dia kata, janganlah kamu beristinja dengan menggunakan tulang, fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin, kerana tulang itu makanan saudara-saudara kamu daripada kalangan jin. Maknanya jin pun saudara kita, yakni jin Islam yang beriman kepada Allah. Al-jin wal ins. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu kesemuanya. Wa akmalallahu bihi dina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akan agamanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yakni hari diturunkan ayat ini, aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu. Maknanya Islam ini dah lengkap. Sebelum berlaku kematian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu telah disempurnakan oleh Allah. Dah sempurna, dah lengkap, dah cukup, dah elok, dah comel, barulah dimatikan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menyempurnakan, mencukupkan nikmatku atasmu, dan aku telah redha Islam ini menjadi agama pegangan kamu. Wa dalilu ala mautihi qauluhu ta'ala, dan dalil di atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah. Maknanya ayat Quran menceritakan Rasulullah mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal dunia, akan mati, dan mereka juga akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Kemudian kamu pada hari kiamat di sisi Tuhan kamu akan berbalah. Masing-masing nak tunjuk siapa betul, siapa salah. Allah Ta'ala yang mengadili perbalahan yang berlaku daripada kalangan manusia. Bila ayat Quran menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun boleh meninggal dunia, macam mana orang kata Rasulullah boleh datang bertemu dengan manusia di dalam keadaan yaqazah? Tak betul lah, Rasulullah dah meninggal. Ada ajaran-ajaran yang tertentu menganggap Rasulullah ni boleh hidup semula. Ini dipanggil fahaman raja'ah yang dimiliki oleh golongan Syiah. Raja'ah ni mati boleh hidup semula sebelum berlakunya kiamat. Raja'ah ni apa dia? Mati hidup semula sebelum berlakunya kiamat. Itu pahaman raja'ah. Rasulullah ni tak boleh mari lah jumpa kita. Kalau nak jumpa Rasulullah pun, kalau ada rezeki dalam mimpi je. Secara yaqazah, secara maknanya terang, secara kita kata jaga, maka tak boleh. Itu hadis Nabi kata apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fasayarani fil yaqzah. Dalam satu riwayat, fasayarani fil yaqzah. Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Ini maknanya sahabat Nabi yang tak sempat lagi berhijrah bersama dengan Nabi. Nabi pergi hijrah dulu, duk teringat-teringat kepada Nabi ni sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Jadi siapa-siapa yang mimpi Nabi, dia akan melihat aku dalam keadaan jaga, iaitu para sahabat setelah pergi hijrah ke Madinah. Tu kena mengaji hadis saya kata tadi. Bukan boleh duk tangkap muat baca tu, faham sendiri. Itulah yang dimaksudkan bahawa akan melihat aku ketika jaga, iaitu para sahabat. Maknanya orang yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu idza matu yub'atsuna, dan manusia apabila mereka meninggal dunia mereka akan dibangkitkan semula. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum, daripadanya tanah. Daripadanya tanah kami telah menjadikan kamu. Yakni asal manusia Adam daripada tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah juga kamu dikembalikan. Kita dikebumikan di dalam tanah. Tengok kita duduk atas darat sekarang ni. Duduk atas bumi Allah Ta'ala, mati semua kena benam dalam tanah.
hebat ke, kaya ke, rakyat biasa ke, raja ke, sultan ke, apa siapa-siapa saja, mati semua kena benam dalam tanah. Macam mana kita nak sombong, nak angkuh dengan Allah Ta'ala, nak sombong sesama manusia. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah juga kamu akan dibangkitkan kali yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah Ta'ala menumbuhkan daripada bumi ini buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, summa yu'idukum fihi, dan kemudian kami kembalikan kamu kepada bumi, wa yukhrijukum ikhraja, dan kami akan mengeluarkan kamu daripada bumi. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim, dan selepas hari berbangkit, yakni hari kiamat, kamu akan dihisap, kamu akan diberi balas, manusia akan dihisap, manusia akan diberi balasan bi a'malihim, dengan amalan-amalan mereka. Kita akan dihisap, kita akan dibalas apa yang kita buat di atas dunia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan akan dibalas orang-orang yang melakukan kejahatan dengan apa yang mereka lakukan, dan juga akan diberi balasan orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan yang dia buat. Jahat balas jahat, baik balas baik. Apa balasan jahat? Neraka lah. Balas baik apa dia? Syurga. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara, maka barang siapa yang mendustakan hari berbangkit, hari kiamat, dia kafir. Sebab itu dia kalau menolak, ni kadang-kadang orang duk kata ni, Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang ke? Quran kata kafir. Nabi kata kafir. Quran kata siapa-siapa tak percaya kepada hari akhirat, dia kafir. Begitu juga maknanya di dalam hadis Nabi. Maka dia ikut Quran, ikut hadis. Bukan dia senang-senang mengkafirkan orang. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru, telah menyangka oleh orang-orang kafir, allan yub'atsu, masa bahawasanya mereka tidak dibangkitkan. Maka menganggap, bila seseorang menganggap mereka tidak dibangkitkan di hari kiamat, maka menafikan Al-Quran. Bila menafikan Al-Quran, hukum dia kafir. Bukan menuduh seseorang kafir. Memang Quran kata kafir. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, bahkan demi Tuhanku, la tub'atsunna, kamu akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan dibongkarkan, didedahkan apa yang kamu buat. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala terlalu mudah. Mudah sangat je Allah Ta'ala nak membangkitkan manusia setelah dimatikan, setelah dikebumikan di dalam kubur. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni kita dapat habis, kita nak tamatkan lebih kurang sebulan lebih. Tuan-tuan istiqamah mengikuti kuliah apa dia, Usulul Salasah ini, insya-Allah kita akan sempat tamatkan sebentar lagi, insya-Allah. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, tunggu, jangan ke mana-mana, jangan lari, sila duduk, jangan lari. InsyaAllah tak apa lama lagi kita akan tamatkan. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa munzirina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan akan keseluruhan rasul-rasul, di mana peranan rasul ini mubashshirina wa munzirina, memberi kabar gembira, iaitu buat baik dibalas dengan syurga, buat jahat dibalas dengan neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul yang menyampaikan kabar gembira dan menakutkan, supaya manusia tidak menjadi hujah di hadapan Allah setelah kewafatan rasul. Maksudnya manusia tak boleh bagi alasan, kami tak beriman, tak ada orang yang nak menyampaikan kepada kami. Allah Ta'ala kata, tak, tengok, kami mengutuskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami mengutuskan setiap umat itu akan seorang rasul, yang mana peranan rasul ini mengajak supaya mengabdikan diri kepada Allah, menjauhkan diri daripada taghut. Jadi manusia tak boleh bagi alasan. Okey, tadi saya terlupa nak bagi tahu surah apa tadi kan? Yang keseluruhnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, surah Al-Maidah ayat 5. Sebelum tu, ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, surah Al-A'raf ayat 158. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna, iaitu surah Zumar ayat 30 sehingga 31. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum
wa minha nukhrijukum taratan ukhra, surah Taha ayat 55. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, surah Nuh ayat 17 dan 18. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, suratul Najmi ayat 31. Za'amallahu alladzina kafaru, surah Taghabun ayat 7. Kok tuan-tuan di rumah, perempuan nak tulis, nak catat, nak baca balik. Sebab ilmu-ilmu ni kita kena cari balik. Baca balik, kita hafal. Itulah ilmu. Ilmu-ilmu ni sesuatu yang ada dalam dada kita, yang kita ingat. Al-ilmu fis sudur wala fi kutub. Orang Arab kata ilmu duduk dalam dada. Hak duduk dalam kitab banyak-banyak tu bukan ilmu kita. Itu ilmu para ulama lah, ilmu penulis kitab. Ilmu-ilmu ni hak duduk dalam dada kita. Walaupun sikit hak tu ilmu kita. Sebab tu kadang-kadang orang tanya kita kan, sesuatu masalah hukum kita tak boleh jawab walaupun kita mengaji banyak. Bukan ilmu lah tu. Walaupun kita mengaji sikit, bila orang tanya ataupun kita tahu, kita ingat ilmu tu, itulah ilmu kita. Sebab tu maknanya ketika kita mengaji, kita catat ayat yang keberapa, surah apa, hafal balik, kaji balik, ulang balik. Kalau boleh hadis pun macam tu, siapa riwayatkan kita cari balik. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul yang diutuskan kepada manusia awal-awalnya Nabi Nuh, yang nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nanti orang tanya Nabi Adam tu macam mana? Dia maksudkan di sini rasul yang diutuskan kepada manusia. Adapun rasul-rasul yang sebelum daripadanya, dalam kelompok mereka, keluarga mereka, tidak diutuskan supaya menyebarkan dakwah kepada masyarakat seluruhnya, bukan. Jadi yang awal-awalnya, sebab tu dikata adalah Nabi Nuh, akhirnya Nabi Muhammad. Wa dalilu ala awwaluhum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala, dalilnya yang mengatakan bahawa Nabi Nuh adalah nabi yang pertama diutuskan kepada masyarakat, kepada orang ramai. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih, surah An-Nisa ayat 163. Surah An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan juga nabi-nabi yang selepas daripadanya. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan, dan setiap umat itu telah mengutuskan oleh Allah Ta'ala kepadanya umat adalah seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada Nuh sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu. Rasul-rasul ini memerintahkan manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jangan ada sebarang syirik. Wa yanhahum an ibadati at-taghuti, dan telah melarang akan mereka daripada menyembah taghut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap umat itu akan seorang rasul, an ya'budullaha, rasul itu mengajak manusia menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri daripada taghut. Suratul Nahli ayat 36. Suratul Nahli ayat 36. Wa fataradallahu ala jami'il ibadi al-kufra. Wa fataradallahu ala jami'il ibadi, telah memfardukan, mewajibkan oleh Allah Ta'ala kepada semua hamba-hambanya al-kufra, akan mengingkari bit-taghut, dengan taghut, wal imanu billah, dan beriman kepada Allah. Maknanya taghut jangan ditaati. Faman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Perintah supaya mengkufuri taghut. Taghut ini sesuatu sembahan yang lain daripada Allah Ta'ala, semua dipanggil taghut. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan supaya mengkufuri taghut, maknanya menjauhkan diri daripada taghut, wal imana billah, dan memerintahkan supaya beriman kepada Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in, sesuatu yang melampaui, yang dilakukan oleh seorang hamba akan sempadannya, iaitu ma'bud maknanya yang disembah lain daripada Allah. Matbu' maknanya yang diikuti, dia ikut manusia itu ataupun seseorang itu macam ikut Allah Ta'ala, yang terlalu fanatik, taksub kepada manusia. Wal muta', dia taat kepada seseorang itu macam taat kepada Allah Ta'ala, tak boleh nak bangkang.
Kita ingat tuan-tuan, sama ada kita sayang kepada mana-mana individu, kita cinta kepada mana-mana kumpulan, mana-mana parti, mana-mana organisasi, mana-mana pertubuhan, jangan sampai peringkat fanatik ataupun ta'assub. Saya selalu sebut ta'assub dan fanatik ini, dia akan jadi buta kebenaran. Bagilah dalil macam mana pun, dia dah fanatik kepada seorang, takkan dia ni tak tahu. Takkan tok guru dia tak tahu, takkan pemimpin dia tak tahu, takkan ulama dia tak tahu. Kita bagi Quran hadis ni, dia tak percaya. Fanatik kepada individu, kepada parti, kepada kumpulan, kepada organisasi, kepada jemaah, kepada kumpulan-kumpulan usrah, semuanya rosak. Kita nak fanatik dengan Quran hadis. Hancur kita kerana fanatik dan ta'assub. Buta kebenaran. Tengok. Kita buta akan kebenaran. Sebab ni pentingnya kita mengaji akidah, mengaji tauhid. At-tawaritu kathiratun. Tawarit jamak dia banyak. Kathiratun dia kata. Ru'usuhum khamsatun. Kepala-kepala taurut ini, ketua-ketua taurut ini ada 5 perkara. Iblis kepala taurut. Taurut ni banyak kan? Sesuatu sembahan lain daripada Allah Ta'ala semua dipanggil taurut. Tetapi kepala dia ada 5. Iblis la'anatullah. La'anahullah. Iblis dia kata, wa man abida wa huwa radin. Dia sembah taurut, iblis dia redha pula. Dan juga taurut tadi dia sebut iblis. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Dan juga termasuk dalam taurut ini seseorang yang sembah, seseorang dia redha pula kepada orang tu. Dan wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, dan orang yang mengajak manusia supaya sembah dia. Sekarang ni manusia tak ajaklah sembah dia, sebab tak ada maknanya raja-raja sebagaimana Firaun, tetapi dia ajak orang fanatik kepada diri dia, fanatik kepada kumpulan dia. Kumpulan lain semua tak betul, orang lain semua tak betul. Ciri-ciri ni. Wa man da'a ila nas wa man da'an nasa ila ibadati nafsi, suruh sembah, memang tak sembah dah, tapi fanatik yang keterlaluan. Wa man da'a syai'an min ilmil ghaib, dan mendakwa dia mengetahui ilmu ghaib, tok guru dia mengetahui ilmu ghaib, atau kumpulan dia mengetahui ilmu ghaib. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan berhukum dengan sesuatu yang selain daripada hukum Allah. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliah yang kamu kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin, bagi orang yang beriman? Bagi orang yang yakin, orang yang beriman, hukum yang paling baik adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya orang kafir nak masuk Islam tak boleh paksa. Tetapi kalau dah masuk Islam, dia ada unsur-unsur paksaan. Seperti alimu auladakum hum ibnu sab'in sinin wadribuhum 'alaiha hum ibnu 10 sinin. Ajarlah anak kamu ketika umur 7 tahun ajar sembahyang, 10 tahun boleh rotan. Maknanya ada unsur paksaan kalau dah masuk. Ni orang nak bagi dalil la ikraha fid din, Islam kan boleh paksa. Sebab tu dia ada orang zina boleh sebat, orang yang minum arak boleh sebat, judi boleh sebat, sebab ada unsur paksaan setelah masuk Islam. Kalau yang kata yang tak boleh paksa ni, orang kafir paksa masuk Islam, yang tu tak boleh. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah nyatalah kebenaran daripada kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti, dan barang siapa yang mengkufuri, yang mengingkari, yang menolak taghut, wa yu'min billah, dalam keadaan yang sama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka, sesungguhnya dia telah memegang bil urwatil wusqa, suatu simpulan yang sangat kukuh. Maka akidah dia kukuh. Ni nak bagi kuat akidah ni. Nak bagi kuat akidah ni, tolak sembahan selain daripada Allah Ta'ala, yang kita sembah hanyalah semata-mata Allah. Akidah kita akan jadi kuat. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kata, inilah la ilaha illallah. Kesimpulan daripada la ilaha illallah, hanya sembah Allah, tolak sembahan-sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis pula menyebut ra'sul Islam, ra'sul amri al-Islam. Ketua, kepala, prinsip, asas kepada sesuatu urusan adalah Islam. Wa umuduhu as-salah, tiang kepada agama Islam ini adalah sembahyang. Wa zarwatul sanamihi, wa zarwatul sanamihi al-jihad, maknanya kemegahan keagungan agama Islam itu adalah jihad fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ni apa dia? Jihad ni bukan mestinya berperang.
sesuatu perkara yang dapat meninggikan agama Allah. Wa man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang, bukan semestinya berperang. Siapa-siapa yang berjuang menegakkan agama Allah Taala, itulah jihad fi sabilillah. Sama ada dengan dakwah, percakapan kita, lisan kita, tulisan kita, lisan, tulisan kita, dakwah kita ni, semua ekonomi Islam, menegakkan ekonomi Islam, semuanya dipanggil jihad kerana usaha-usaha meninggikan, mengagungkan agama Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kekuatan, masa dan memanjangkan usia kita dalam tempoh PKP ini dapat menamatkan sebuah buku yang dipanggil Usulul Thalathah. Alhamdulillah. Jadi saya nak ulang balik secara kesimpulan rumusan daripada perbahasan kita. Sebab apa saya memilih buku ini? Yang pertamanya, buku ini semua hujah-hujah yang dimuatkan dalam buku ini disertakan dengan dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang keduanya, untuk membongkarkan tentang pegangan akidah Muhammad bin Abdul Wahab. Betul ke selama ni orang duk menganggap bahawa dia adalah orang yang kafir, orang yang suka mensyirikkan orang, suka membid'ahkan orang, suka mengeluarkan fatwa-fatwa orang, sesuatu pendapat yang tak secocok dengan dia terkeluar daripada agama Islam. Kita tengok satu ayat pun tak ada, satu kalimah, bukan kata ayat, kalimah pun tak ada. Dan insya-Allah kita akan baca buku-buku yang lain membongkar kembali tentang bagaimana pegangan dakwah perjuangan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerana Syekh Muhammad Abdul Wahab ni telah meninggal dunia, dia telah wafat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ajar kita, orang yang telah meninggal dunia ini, supaya kita doakan sesuatu kebaikan kepada mereka. Ini macam mana berapa ramai di dalam dunia, khususnya di dalam negara kita, ilmu-ilmuwan, tokoh-tokoh agamawan ini yang telah mengeluarkan fitnah, cercaan, penghinaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Macam mana kita nak minta maaf, kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia telah meninggal dunia. Sedangkan tuduhan yang dilontarkan kepada dia itu adalah merupakan suatu tuduhan yang tidak berasas. Ada hujah, tak ada dalil langsung. Dan saya nak sebut kepada tuan-tuan, untuk tuan-tuan nak mengetahui tentang masalah tentang Syekh Muhammad Abdul Wahab dan juga yang golongan yang disebut sebagai Wahabi, tuan-tuan boleh tengok secara live setiap maghrib ceramah. Ini satu kempen tuan-tuan, ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Muhib Khawli. Muhib Khawli seorang rakyat Syria yang fasih berbahasa Melayu. Tuan-tuan boleh berhujah, boleh berdebat dengan dia, boleh tanya dia, kemukakan soalan, apakah dia Wahabi, adakah golongan Wahabi ini sesat ataupun tidak. Dia ni orang Arab, dia duduk berkawan dengan orang Arab, dia tahu. Bukan sahaja duduk di Malaysia, dia duduk di luar negara, bahawa dia tahu tentang bagaimana perjuangan Muhammad bin Abdul Wahab dan siapakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.